laluan cukup. Yang berhormat Batu Pahat minta laluan sikit. Silakan Tuan. Batu Pahat mau bagi laluan. Ya, saya bagi laluan pada Ketua. Terima kasih Batu Pahat, terima kasih Puan Speaker. Saya menjunjung tinggi apa yang Batu Pahat perkataan tadi, iaitu berkenaan dengan pelarasan pencen. Cuma saya nak tambah, bukan tambah, saya nak betulkan sikit berkenaan pelarasan pencen ni yang tuntutan veteran ni adalah veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi seramai 78,000 lebih. 78,500 apa. Jadi mereka ni juga termasuk pejuang-pejuang kita yang askar yang bertugas semasa, veteran yang bertugas semasa darurat dahulu. Jadi cuma nak betulkan tadi sikit lah yang pasal apa ni pelarasan pencen ni hanyalah untuk 2013 ke bawah. Yang mana pada masa tu dibuat pelarasan gaji tanpa dibuat pelarasan pencen, menyebabkan jurang pencen tu, jurang gaji tu terlampau jauh besar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua kerana membetulkan fakta. Tolong masukkan ucapan Ketua dalam ucapan saya. Puan Timbalan Yang Di-Pertua, kita semua menyedari bahawa subsidi secara pukal banyak memberi keuntungan kepada golongan yang berkemampuan. Kita mengambil contoh tentang subsidi petroleum, bahawa golongan yang berkemampuan ini menikmati subsidi bahan api sebanyak lebih antara 300 hingga 400 sebulan dengan menaiki 1 atau 2 kenderaan. Padahal golongan ini berkemampuan dan tidak perlu mendapat subsidi. Berbeza dengan golongan B40 ke bawah, subsidi sebulan bahan api motor mereka mungkin anggaran bawah RM100. Oleh itu saya menyokong penuh atas usaha kerajaan dalam menstrukturkan semula sistem subsidi yang sedia ada dalam memastikan memberi manfaat pada rakyat yang terbanyak. Tapi harus diingatkan juga dalam kita melaksanakan subsidi bersasar dengan secara perkasan ada beberapa faktor yang perlu diambil kira oleh kerajaan, iaitu sistem dan infrastruktur sokongan perlu bersedia untuk memastikan tiada berlakunya sebarang penyelewengan. Puan Timbalan Yang Di-Pertua mengenai kaji selidik mengenai mobiliti kebangsaan NHMS pada 2019 bahawa seorang daripada 5 rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas telah mengidap penyakit diabetes tahap 2 dan dijangka meningkat dengan kadar angka 31.3% menjelang 2025. Dengan erti kata lain, seorang daripada 3 dewasa bakal menghidapi diabetes tahap 2. Untuk mengetahui impak penyakit diabetes ini terhadap kesihatan seseorang yang menghidapinya, kos kewangan pun perlu ditanggung dalam penjagaan kesihatan. Pada 2010, Kementerian Kesihatan KKM telah membelanjakan hampir 2 bilion berkaitan pengurusan penyakit diabetes. Manakala pada 2019, jumlahnya telah meningkat kepada 3.2 bilion. Menurut kajian bersama KKM dan WHO mengenai penyakit tidak berjangkit dan faktor risikonya terhadap KDNK Malaysia, kos kehilangan produktiviti yang berpunca dari kematian berkaitan penyakit ini dianggarkan mencecah 1 bilion ringgit. Untuk makluman Yang Timbalan Yang Di-Pertua, diabetes merupakan penyumbang terbesar kepada ketidakhadiran sebanyak 7.9 juta hari bekerja. Kehilangan monetari berpunca dengan kehadiran ini bersama dengan 1.35 bilion. Penyakit diabetes telah meletakkan beban kesihatan yang sangat serius kepada negara akibat hilang upaya, kehilangan tahun hidup sihat atau beban kos penyakit yang dianggarkan sekitar 5.7 bilion ringgit. Sebagai perbandingan, beban kos penyakit diabetes ini jauh lebih tinggi berbanding penyakit kardiovaskular atau berkaitan jantung dan saluran darah, iaitu 2.9 bilion ringgit dan kanser 350 juta ringgit. Dianggarkan ketika ini 3.9 juta rakyat dewasa mengidap penyakit berkenaan. Saya minta tambahan masa sikit, Puan Timbalan Yang Di-Pertua. Angka 3.9 juta ini amat menggerunkan dan sekiranya ia tidak dihadapi dalam kerangka intervensi kesihatan yang baik, ianya boleh mengganggu gugat usaha kerajaan dalam membangun
ekonomi madani. Tuan Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua, apa yang telah membimbangkan sebagian besar penyakit diabetes ini adalah mereka yang tidak didiagnosis, terutamanya di kalangan mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Dalam arti kata lain, mereka ini boleh jadi berumur dalam lingkungan 20 hingga 40-an. Situasi ini jika berterusan boleh membawa implikasi yang tidak baik pada negara kerana produktiviti sesebuah negara apabila tidak didiagnosis, mereka adalah golongan yang paling berisiko tinggi. Oleh itu, bagaimana dengan pihak kerajaan adalah adakah untuk mengurangkan gulu subsidi atau nak diteruskan? Kerana kerajaan terpaksa menanggung lebih 3 bilion setahun untuk menguruskan penyakit diabetes. Itu baru penyakit diabetes. Bagaimana dengan penyakit yang berkaitan merokok? Di mana kerajaan terpaksa menanggung hampir 8 bilion ringgit setahun. Agaknya bila lekah RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 akan kita bahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Adakah kita sama-sama untuk luluskan? Wallahu alam. Tergantung daripada pembentangan bacaan kedua. Saya potong sikit dan akan habiskan dalam 1-2 muka surat. Dalam Keratan Akhbar Berita Harian 14 Jun 2023 telah mengatakan KKM telah menerima sebanyak 17 kes penyakit paru-paru iaitu e-cigarette ataupun vaping product use associated lung injury ataupun EVALI yang berpunca daripada penggunaan rokok elektronik termasuk vape. Dalam Keratan Akhbar ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razif Abu Hassan berkata bahan dalam cecair rokok elektronik apabila dipanaskan akan menghasilkan bahan kimia yang boleh memberi kesan keradangan pada lapisan paru-paru dan menyebabkan penyakit EVALI. Oleh itu, data-data yang dibentang di atas sangat mengejutkan. Jadi, Batu Pahat mewajarkan kita menekan butang kecemasan supaya tidak menoleh ke belakang lagi. Data yang diberikan oleh KKM ini perlu membuka mata kita bahawa apa saja bernama rokok sama ada ia rokok jenis tradisional, rokok elektronik ataupun vape adalah jelas tidak selamat kerana ia lebih membawa kemudaratan dan kesan buruk kepada kesihatan perokok maupun kepada orang sekelilingnya. Timbalan Yang Dipertua, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Waktu pagi ayam berkokok menandakan hari hendak siang. Elok berhenti mengisap rokok sebelum nyawa anda melayang. Jadi saya nampaknya saya berhenti di sini dan saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat. Saya jemput Yang Berhormat Serian. Timbalan Speaker, isu peraturan 13 tadi cukup bilang. Saya cuma nak mohon penjelasan Timbalan Speaker siapa yang memanggil korum tadi. Parit Puntah. Siapa dia? Parit Puntah. Untuk makluman Timbalan Speaker. Apa perlu tahu? Siapa ahli boleh untuk makluman Timbalan Speaker. 13.2. Yang Berhormat Kota Baru, saya sedang meminta penjelasan daripada Timbalan Speaker, bukan daripada Kota Baru. You pun selalu buat macam tu. No, saya tidak pernah. Kami sedang mengikuti satu taklimat yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya minta maaf, tapi saya masih lagi tunggu penjelasan Parit Puntah kenapa hutang harakah masih belum bayar lagi. Sila duduk. Ini lawyer apa? Bodoh Serian. saya cakap. Peraturan mesyuarat 35 sekejap ya 36 9/9 apa yang dibangkitkan oleh Jelutong yang kerap kali membangkitkan isu ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Kami sakit hati terhadap kenyataan Jelutong. Asyik bangkit isu yang tak ada kaitan pun dengan bajet. Sudah-sudahlah. Itu bukan satu isu lah. Bukan satu isu apa, tiap kali. Sila duduk. Semalam pun dia bangkit juga. Sila duduk. Hari ini bangkit juga. Kami Amaran sakit hati. terakhir, sila duduk. Pak, kami sakit hati. 9/C perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan Cukup. bersakit-sakit hati. Sila duduk. Saya mau YB Serian untuk teruskan berbahasa. Dah, ini peraturan mesyuarat kena buat rolling, tarik balik. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Tuan Ketua, saya tak puas hati. Izinkan Serian Ini untuk peraturan Tidak mesyuarat. hati buat usul lah.
Dah ini Saya yang sudah berlaku kata itu tadi bukan satu sebab dia bangkitkan. Pertama dia persoal saya bangkitkan quorum. Yang kedua dia bangkitkan balik isu yang telah pun saya jawab semalam. Saya akan buat kenyataan lalu dewan. Tak semesti hari ini, tak semesti esok, bila-bila lah. Kami sakit hati, saya sakit hati pada Jelutong. Jumpa doktor lah kalau sakit hati. Saya minta Jelutong tarik balik je. Minta Jelutong tarik balik, baru saya lembut hati. Saya sudah kata itu bukan satu isu, sila duduk. Isu, saya marah, sakit hati. Saya sudah buat keputusan. Kalau tak puas hati, buat usul. Jadi sila duduk, kalau tidak duduk, keluar. Sila duduk. Jelutong bangkit balik, saya... Yang Berhormat Serian. Terima kasih Puan Timbalan Yang Dipertua. Salam perpaduan, salam segulai, sejalai. Puan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana diberi peluang dan ruang kepada Serian untuk turut sama membahaskan belanjawan 2024. Serian ingin mengucapkan setinggi-tinggi sabas dan tahniah serta mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan Perdana Menteri, Yang Berhormat Tambun di atas pembentangan Belanjawan Negara 2024, Belanjawan Madani yang bertimakan memperkasakan rakyat yang bermatlamat untuk meningkatkan darjat hidup rakyat dan memperkasakan ekonomi negara. Puan Timbalan Yang Betul, saya amat tertarik dengan peruntukan khas tambahan berterusan sebanyak RM12.4 bilion untuk Sarawak dan Sabah. Saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Perpaduan kerana terus memberi peruntukan khas sebanyak RM5.8 bilion untuk Sarawak dan RM6.6 bilion untuk Sabah. Ini adalah on top of the various allocations provided for and given by the various ministries. Begitu juga Puan Timbalan Yang Dipertua, Sarawak diperuntukkan pemberian khas interim sebanyak RM300,000, iaitu pemberian yang tidak pernah dikaji semula sejak tahun 1969. Begitu juga dengan peruntukan RM1 bilion untuk pembangunan di sempadan Sarawak. Puan Yang Dipertua, semua ini jelas menunjukkan keprihatinan dan komitmen Kerajaan Perpaduan terhadap Sabah dan Sarawak, agar Sabah dan Sarawak tidak lagi ketinggalan dari negeri-negeri di Semenanjung. Jumlah landmass atau luas kawasan wilayah Sabah dan Sarawak adalah amat luas. Kerana 60% daripada jumlah keluasan di seluruh Malaysia adalah di Sabah dan Sarawak, manakala yang terlebihnya adalah di Semenanjung Malaysia. Umum tahu bahawa Sabah dan Sarawak ketinggalan jauh dari pelbagai aspek, termasuk infrastruktur, iaitu jalan raya, bekalan air, dan bekalan elektrik. Oleh itu, peruntukan tambahan ini amat diperlukan, dan kalau boleh, saya mohon supaya peruntukan ini ditambah di tahun-tahun mendatang. Satu perkara yang disebut ialah penurunan kuasa kepada agensi-agensi pelaksana taktikal di Sabah dan Sarawak, dalam mana peruntukan pembangunan
50 juta ke bawah diturun kuasa kepada agensi-agensi pelaksana di Sabah dan di Sarawak. Ini bagi saya adalah satu perubahan. Ini adalah satu reformasi baru. Maka dengan itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih setinggi-tinggi tahniah Sabah dan tahniah kepada kerajaan di atas usaha yang baik ini. Seterusnya saya ingin pergi ke ICQS, Immigration Customs Quarantine Security Complex di Tebedu. Mengenai peruntukan sebanyak 1 bilion untuk pembangunan di sempadan Sarawak dengan Indonesia, saya ingin menyentuh tentang pembinaan baru kompleks CIQS Tebedu yang sebenarnya telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Baru-baru ini, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 telah pun diluluskan. Di Dewan Yang Mulia ini, saya sedih. Walaupun peruntukan untuk membina baru kompleks CIQS Tebedu telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Sehingga hari ini, hanya peruntukan sebanyak 100 juta ringgit sahaja diluluskan. Ini Puan Timbalan yang betul, tidak mencukupi. Kita tahu sekarang dengan perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, yaitu di Malaysia, di Kalimantan Timur, keperluan untuk membina baru CIQS di Tebedu amat mendesak, amat diperlukan. Maka oleh itu, saya mohon supaya kerajaan perpaduan mengambil berat akan pentingnya pembinaan baru CIQS Tebedu ini dilaksanakan. Seterusnya, masih dengan Tebedu, saya ingin menyebut tentang Tebedu Inden Port. Tebedu Inden Port atas usaha kerajaan negeri dan sekarang dioperasi. Operasinya diberi kepada sebuah serikat yang dinamakan SM Inden Port. Tebedu Inden Port merupakan satu-satunya pintu masuk antarabangsa khasnya perdagangan darat di Sarawak. The only inland port in Sarawak. Sejak ia beroperasi beberapa tahun yang sudah, sehingga tahun 2013, aktiviti perdagangan melalui Inden Port ini vibrant dengan trade volume pada tahun 2013 mencecah hampir 700 juta. Malangnya, sejak tahun 2014, aktiviti perdagangan yang sebelum itu vibrant. Malangnya, trade volume hampir kosong. Dan saya boleh katakan di sini bahawa Tebedu Inden Port yang operasinya diberi kepada SM Inden Port, forgive me if I use the word, is a white elephant. Mengapa saya berani menyatakan demikian? Sebab tidak ada aktiviti, kalau ada pun sedikit saja. Mengapa? Kerana dengan sekatan bilateral trade, perdagangan dua hala yang dikenakan oleh negara jiran, seisi keluarga hanya dibenarkan membawa keluar dan masuk barangan bernilai tidak lebih dari RM600. Ini sudah tentu menjejaskan ekonomi, sudah tentu menjejaskan perdagangan di border point Tebedu. Ini juga bukan saja memberi tekanan kepada pedagang-pedagang, tetapi rakyat setempat juga mendapat kesan negatif. Datuk Yang Dipertua,
itu tentang Inland Port. Saya tahu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sarawak bersama-sama dengan kerajaan jiran, negara jiran Indonesia telah mengadakan beberapa rundingan agar bilateral trade ini, perdagangan dua hala di antara Malaysia, Indonesia dapat can be revived. Usaha telah dibuat. Khasnya langkah-langkah usaha-usaha yang diambil oleh BIM IAGA, BIMP IAGA. Setakat ini, sehingga hari ini, rundingan itu masih mendapat jalan yang buntu. Oleh yang demikian, timbalan yang demikian, saya mohon kepada kerajaan supaya mengambil berat akan rundingan ini, akan masalah ini, agar bilateral trade, perdagangan dua hala ini di antara Malaysia dan Indonesia dapat dikembalikan. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh pendidikan. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana diperuntukkan peruntukan yang tertinggi, yaitu sebanyak 5.87 bilion ringgit dari 393.8 bilion keseluruhan. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memperkasa tahap kualiti pendidikan demi masa depan anak kita, generasi akan datang. Terima kasih kerana diberi peruntukan sebanyak 2.5 bilion ringgit untuk membina 26 buah sekolah baharu di seluruh negara. Akan tetapi saya agak kecewa. Saya kecewa kerana 2 buah sekolah di kawasan Parlimen Sirian yang telah diluluskan 19 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, sehingga kini masih jadi impi-impian. Sekolah ini adalah projek pembinaan SMK Sirian nombor 2 yang telah diluluskan pada tahun 2004 dan projek pembinaan sekolah baharu SK Sri Sadong yang telah diluluskan pada tahun 2008. Saya ingin tahu apa telah terjadi. Saya minta supaya kedua-dua sekolah ini dibina dan dimasukkan dalam rancangan Malaysia. Seterusnya, saya ingin pergi ke peruntukan bagi projek naik taraf dan penyelenggaraan kecil institusi pendidikan. Baru-baru ini menyedihkan juga. Dalam mana Kementerian Pendidikan telah menarik balik peruntukan yang telah diluluskan untuk kerja-kerja menyelenggara dan main baik pulih sekolah-sekolah di seluruh Sarawak. Projek telah diluluskan dan surat-surat telah pun diterima oleh guru besar dan pengetua sekolah. Sudah diterima. Tetapi ditarik balik. Saya tidak tahu apa terjadi. Kerana dari ratusan sekolah di seluruh Sarawak yang telah menerima surat kelulusan itu, lebih 50 buah sekolah adalah di kawasan Parlimen saya sendiri. Maka saya minta supaya kerajaan, supaya kementerian mengambil berat perkara ini
Dan saya minta supaya peruntukan yang telah ditarik balik ini diberikan semula kepada sekolah-sekolah yang terpabit. Seterusnya saya pergi ke PIBG. Tidak dapat dinafikan bahawa peranan yang dimainkan oleh PIBG Persatuan Ibu Bapa dalam meningkatkan kecermangan akademik, sosial dan kurikulum murid di sekolah-sekolah adalah amat penting. Saya menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, khasnya Kementerian Pendidikan, untuk melihat satu perkara. Dan perkara ini ialah PIBG. Lebih lagi di pedalaman Sarawak mempunyai masalah tidak ada dana untuk mengadakan aktiviti-aktiviti termasuk lebih lagi co-curriculum. Untuk sokan tahunan, untuk sokan antara bahagian. Kebanyakan daripada mereka, saya tidak tahu apa berlaku di Semenanjung, tetapi di Sarawak, khasnya di kawasan Parlimen Serian. Di manakah mereka mengadu nasib? Di manakah mereka meminta bantuan? Jawapannya, kebanyakan adalah menumpu kepada bantuan dari wakil rakyat, seperti wakil rakyat Serian, yaitu saya sendiri. Maka dengan ini, Datuk Yang Ketua, saya mencadangkan, oleh kerana Kementerian Pendidikan telah diberikan peruntukan yang tertinggi di negara kita, saya minta, mengapa tidak setiap PIBG, khasnya di Sarawak, lebih lagi di kawasan Parlimen, di luar bandar, diberi peruntukan tidak kurang dari 10,000 setiap tahun. Datuk Yang Ketua, Sila Gulong. sebenarnya saya kalau boleh diberi peluang, saya ingin menyebut tentang perlunya Sarawak dan Sabah diberi 1/3 atau 35% dari kerusi-kerusi parlimen dalam sekurang-kurangnya 5 tahun mendatang, yaitu dalam PRU ke-16. Saya menyebut demikian kerana Ringkaskan, masa sudah tamat. just 1 minute, please. Kerana I quote here, mengikut IGC Report, Intergovernmental Committee Report 1962 para 19/2 dengan izin berbunyi, no single territory shall have more than 2/3 seats in Parliament. I repeat, no single territory shall have more than 2/3 seats in Parliament. Ini bermakna, Puan Timbalan Yang Ketua, wilayah Sabah dan Sarawak, yaitu teritori, hendaklah diperuntukkan 1/3 atau 35% kerusi parlimen dan bukan hanya 25% seperti yang ada sekarang. Ini ditambah lagi dengan Global Commission Report para 165 dan 199/G yang menyebut representation of the Borneo territories shall take into account not only of their population but also of their size and potentialities. Timbalan Yang Ketua, ini bukan permintaan, tetapi ini terkandung dalam IGC dan Global Commission. Ini harapan saya, ini permintaan Serian. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, Serian dengan ini menyokong belanjawan negara 2024. Belanjawan madani memperkasa rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Serian. Saya jemput Yang Berhormat Kepala Patas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Timbalan Di-Pertua di atas peluang yang diberikan untuk Kepala Batas turut serta dalam perbahasan kali ini. Harta negara ditadbir dengan adil, Nabi Yusuf
pemimpin yang terpilih. Jika berdiam, hospital Gaza dibedil. Bak kata Hamka, gantilah bajumu berkapan putih. Kepada saudara kami, semua daripada Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, para pejuang Palestin, para pejuang, semoga Allah memberikan bantuan, pertolongan kepada kalian semua dalam mencapai kebebasan dan kemenangan. Kesengsaraan dan penindasan yang berlaku pada mereka bukanlah pilihan mereka, tetapi di atas keterpaksaan dipaksa oleh tentera Zionis laknatullahi alaih. Dengan izin Timbalan Yang Pertua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Puan Timbalan Yang Pertua, peranan wanita dilihat penting dan telah membentuk separuh penduduk negara dan menyumbang kepada ekonomi negara. Dan kita menyaksikan wanita tidak lagi terhad menggalas tanggungjawab dan tugas di rumah semata-mata, bahkan menceburi bidang kerjaya yang dikuasai dan dipelopori oleh lelaki. Wanita telah berjaya meningkatkan potensi diri dan bantu mengukuhkan ekonomi keluarga serta negara. Justru, kalau kita lihat laporan kadar kesuburan jumlah KKJ bagi wanita di Malaysia telah menurun sejak 5 dekad lepas. Dan jika trend ini berterusan, maka dijangka kadar pertumbuhan tahunan penduduk kekal menurun hingga mencecah paras 0.7% pada 2050. Jika kita lihat antara faktor penurunan KKJ ini adalah disebabkan kelewatan berkahwin yang menyebabkan reproduktif menjadi lebih pendek, kecenderungan untuk mempunyai saiz keluarga itu pendek dan kecil atas pelbagai punca-punca tertentu. Antaranya adalah kemampuan keuangan serta masalah kesihatan. Maka jika kita lihat kepada perkara ini, kesan jangka masa panjang yang bakal dialami oleh Malaysia ialah negara akan semakin kekurangan tenaga pekerja tempatan yang akhirnya menyebabkan pemain industri tempatan terpaksa mengambil buruh asing lebih ramai untuk menampung kekurangan tenaga kerja dalam negara. Kedua saiz pasaran yang bergantung kepada kuasa membeli rakyat tempatan akan bertambah kecil. Saiz produktiviti negara juga akan mengecil. Malah Malaysia berkemungkinan akan berdepan dengan situasi populasi tua yang berisiko diabaikan kerana tiada ahli keluarga yang menjaga. Justru, Kepala Batas ingin membawakan beberapa perkara penting dan fokus untuk kita perhatikan, terutama khusus untuk kesejahteraan rakyat, wanita, ibu muda serta masa depan negara. Puan Timbalan Yang Dipertua, perkara yang pertama adalah dasar perumahan negara. Jika kita lihat kepada dasar perumahan negara DSN yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sebanyak 30% pembinaan rumah kos rendah di dalam setiap pembangunan perumahan swasta mula diperkenalkan pada tahun 1981. Manakala harga rumah kos rendah yang perlu dibina oleh pihak swasta pada ketika itu ditetapkan tidak melebihi RM25,000. Maka Kepala Batas berpandangan fasa kedua dasar perumahan negara yang bertemakan perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan dari tahun 1970 hingga 1985 adalah satu fasa yang boleh disemak semula untuk dijadikan modul dalam usaha mengatasi kemiskinan dan tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat masa ini, terutamanya bagi kumpulan miskin bandar. Tanggungjawab ini adalah untuk penyediaan rumah terutama untuk golongan berpendapatan rendah mestilah terletak di bawah kerajaan persekutuan dan juga negeri. Jika dilihat di negeri Pulau Pinang, nilai rumah kos rendah terbahagi kepada dua. Rumah kos rendah jenis A bernilai RM42,000, manakala rumah kos rendah jenis B bernilai RM72,500. Maka Kepala Batas menyarankan projek-projek perumahan masa ini mestilah menumpukan kepada pembinaan perumahan rakyat. Penumpuan mestilah diberikan kepada memperbanyakkan dan menyegerakan pembinaan PPR secara jualan ataupun rent to own, sewa dan beli ataupun rumah kos rendah jenis A dan B khususnya di negeri Pulau Pinang yang bernilai RM80,000 ke bawah kepada pasangan muda
ibu tunggal dan terutamanya kepada ibu-ibu muda yang baru bekerja. Puan Timbalan Yang di-Pertua, Kepala Batas menyarankan agar nisbah perancangan bandar ataupun perumahan negara disemak semula dengan menjadikan pembinaan rumah kos rendah bernilai RM80,000 ke bawah dibina melebihi 30% daripada jumlah dan kaedah yang telah diguna pakai sebelum ini. Namun janganlah perumahan ini bernilai kos rendah atau rendah sederhana, maka saiz perseginya juga dikecilkan dan lot parking juga dijual secara berasingan untuk menampakkan murahnya harga rumah yang dijual. Mesralah kepada keperluan rakyat kerana rakyat kita berada di sini. Kepala Batas sarankan agar penyelarasan projek perumahan rakyat dan awam mestilah dilaksanakan dengan tanggungjawab mengawal dan memantau diambil oleh syarikat milik kerajaan ataupun JLC, terutamanya bagi projek perumahan kos rendah dan kos rumah sederhana. Jabatan Perumahan Negara dan Kementerian KPKT mestilah menjadi tempat rakyat mahin berpaut, bukan tempat kaut mengaut. Jika perlu dimonopoli projek ini oleh pihak kerajaan, maka pastikan ianya adalah demi kepentingan dan keuntungan rakyat mahin. Yang kedua, kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup telah memaksa para ibu dan bapa untuk bekerja. Malah kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh telah meruntuhkan fabrik sosial dan juga institusi kekeluargaan, terutamanya dalam industri kilang yang memerlukan mereka bekerja mengikut shift. Maka kalau kita lihat bersama, masa untuk bersama keluarga makin berkurang, isu sosial semakin meningkat dan keadaan anak dilihat terabai, kurang kasih sayang dan keseimbangan hidup juga berkurangan. Secara purata, B40 di Malaysia akan bawa pulang kira-kira RM1,500 hingga RM2,000 sebulan untuk menyara keluarga. Bagi seorang ibu muna yang tinggal di bandaraya seperti Kuala Lumpur dan yang tinggal di luar bandar seperti di Dun Penaga Kepala Batas, kalau kita lihat secara rasionalnya pembiayaan mereka bagi menampung kehidupan tidak jauh beza. Walau bagaimanapun yang membezakan mereka ialah tekanan hidup yang dilalui oleh ibu muda di bandar besar adalah lebih tinggi. Kebiasaannya, seorang ibu muda akan mula bekerja bagi membantu suami kerana kos saraan anak mula meningkat. Peningkatan kos seiring dengan pembesaran anak, jumlah susu tin, susu paket, lampin pakai buah yang berbeza harga, kos mengasuh anak yang meningkat bukanlah dikatakan suami itu pembalas, tetapi kerana kos sara hidup yang mendesak membuatkan ibu-ibu muda ini terpaksa bekerja. Jika di bandar besar, pembiayaan sewa rumah bagi rumah flat bersaiz 650 kaki persegi boleh mencecah harga RM1,000. Belum lagi dikira pendapatan dengan kos-kos bil kemudahan air, elektrik serta kos saraan sebulan. Bagaimana pula kos sara hidup selepas anak mula bersekolah ataupun jumlah anak bertambah? Selain golongan B40 yang terkesan teruk, tekanan ini juga sebenarnya turut menghimpit golongan M40 dan T20 yang mempunyai anak yang ramai dan masih ada yang sedang bersekolah. Kepala Batas ingin bertanya, adakah konsep dan insentif dasar gaji progresif yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi dapat membantu para ibu muda ini keluar dari garis kemiskinan dan tekanan kos sara hidup semakin membebankan? Bagaimana pula keputusan pelaksanaan dasar tersebut memandangkan hanya 18% majikan dalam negara telah melaksanakan struktur gaji berdasarkan produktiviti pada tahun 2022? Selain itu, Kepala Batas berpendapat jadual pembayaran balik PTPTN perlu disemak semula seperti tawaran pemberian diskaun sehingga 20% bagi kaedah pembayaran balik semula, penuh atau separuh dan pemotongan gaji. Pertimbangan ini juga diberikan kepada PTPTN kerana kelangsungan dana mereka bergantung kepada komitmen bayaran balik daripada para peminjam. Mungkin dengan kaedah ini dapat menarik minat lebih ramai graduat untuk melangsaikan pinjaman mereka dengan segera. Mahasiswa turut terkesan dengan kos sara hidup. Jika kos untuk menyewa sebuah rumah adalah RM1,200 sebulan, ianya bukanlah nilai yang besar bagi mereka yang berkemampuan, tapi kesannya kepada keluarga yang mempunyai tanggungan yang ramai dan mempunyai pendapatan yang kecil, ditambah dengan makanan dan barangan asas yang mula menaik. Maka Kepala Batas memohon agar institusi-institusi pengajian awam IPTA diberi satu geran khas untuk membina dan menyegerakan pembinaan bagi menambah asrama dalam kampus untuk memudahkan para mahasiswa. Jika dulu harga mi segera RM4.50,
Tapi kini boleh mencecah sehingga harga RM6 satu pack. Makanan inilah yang mempunyai makanan paling murah, paling sedap dan menjimatkan bagi seorang pelajar di asrama ataupun rumah sewa. Belum lagi dikira dengan harga minuman 3-in-1 dan juga keperluan-keperluan asas yang lain. Kepala Batas turut mencadangkan agar diskaun siswa diperkenalkan untuk pembelian peralatan belajar, barangan harian dan juga makanan. Malah boleh diperpanjangkan kepada kenderaan bermotor terpilih dan juga basikal untuk kegunaan pelajar berulang-alik menghadiri kelas. Yang ketiga, Taska. Pada 22 Ogos 2020, Rantau Panjang selaku Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu telah memperkenalkan program subsidi Taska bernilai 35 juta bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa yang bekerja semasa tempoh PKP melalui pemberian subsidi bagi menjimatkan perbelanjaan perkhidmatan penjagaan anak. Maka program ini diberi dalam bentuk bantuan keuangan dan pelepasan cukai serta pemberian geran sehingga RM5,000 bagi pengendali Taska yang berdaftar dengan JKM. Bolehkah inisiatif ini dipertimbangkan untuk dilaksanakan semula sebagai langkah jangka masa pendek hingga modul inisiatif yang lebih baik dapat diperkenalkan kerana jumlah ibu bapa yang perlu bekerja semakin bertambah bilangannya. Program subsidi Taska dilihat relevan pada masa ini dalam membantu para ibu bapa terutamanya golongan ibu muda dalam mengurangkan beban peningkatan kos sara hidup. Malah membantu para pengusaha Taska yang layak dan memenuhi syarat untuk bertahan. Sudah tentu mereka juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup dan kos operasi dalam memastikan pusat asuhan yang diusahakan terus bertahan dan beroperasi. Maka Kepala Batas mencadangkan pusat jagaan harian seperti Taska dapat dibina di setiap lokaliti. Kepala Batas mencadangkan agar ianya dapat dibuka di pejabatan-jabatan kerajaan seperti bangunan persekutuan yang mempunyai jumlah kaki tangan yang ramai. Salah satu pusat jagaan yang telah lama beroperasi ialah Taska Pelangi di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Sudah pasti ia dilihat dapat membantu baik produktiviti para penjawat awam yang lebih tenang untuk bekerja dan mengetahui keselamatan anak-anak mereka lebih terjamin. Bagi ibu muda yang bekerja di sektor swasta, sama ada lokasi bekerja atau tinggal di kawasan berdekatan dengan persekutuan tersebut atau pembangunan tersebut, maka dibenarkan mereka untuk berdaftar anak-anak mereka di Taska tersebut bagi memastikan inisiatif serampang dua mata iaitu menambah baik kesejahteraan sosial penjawat awam dan juga masyarakat. Seterusnya, yang kelima, pelancongan dan juga kemakmuran. Puan Timbalan Yang di-Pertua, pelancongan sebenarnya mampu menaik taraf ekonomi sebuah kawasan. Perkara ini dapat dilihat seperti mana negeri Kedah sebelum ini contohnya membangunkan produk pelancongan seperti Pulau Songsong. Taraf kehidupan masyarakat setempat meningkat kerana kehadiran pelancong yang ramai dapat membantu para warga tempatan mencari sumber pendapatan melalui perniagaan kecil-kecilan seperti gerai makan dan juga inap desa. Maka Kepala Batas sebenarnya dilihat berpotensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan terutamanya di sepanjang lembangan Sungai Muda. Ketika zaman Kementerian Alam Sekitar dan Asas Tani, KASA dipimpin oleh Kubang Kerian, satu inisiatif denai sungai kebangsaan telah diperkenalkan bagi menjaga kebersihan, keindahan dan kelestarian di sepanjang sungai tersebut. Maka Kepala Batas berharap agar kerjasama daripada Kementerian Pelancongan dapat membantu denai sungai kebangsaan ini dapat diteruskan dan dikomersialkan. Perkara ini dilihat disebabkan peningkatan taraf hidup ini dapat membantu para ibu muda, ibu tunggal dan juga anak muda menjana pendapatan sebagai pekerja di sektor pelancongan ataupun memulakan perniagaan sendiri bagi merancakkan lagi sektor pelancongan tempatan. Kepala Batas kini mempunyai taman tema air yang dikenali sebagai Bertam Water Park yang mampu menarik pengunjung seisi keluarga. Maka taman tema ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang telah membantu pengusaha tempatan di sekitarnya menikmati penjanaan ekonomi dengan kehadiran pelancong domestik. Malah berpotensi untuk menarik perhatian pengunjung dari dalam dan juga luar negara. Maka saya mohon pihak Kementerian Pelancongan dapat menyediakan peruntukan pembangunan dan peluang untuk meningkatkan potensi di Kepala Batas. Saya mohon 1 minit untuk penggulungan. Puan Timbalan Yang di-Pertua, Kepala Batas melihat bahawa dasar
gaji minimum ini mesti diselarikan dengan dasar perumahan negara ketika ini. Amat penting untuk kerajaan memperjelaskan strategi-strategi di bawah dasar perumahan negara dengan membezakan antara housing needs dan juga housing wants dengan izin. Apa yang rakyat inginkan sekarang bukanlah duit yang mampu membeli seisi dunia, tetapi cukuplah dapat memastikan ada makanan dapat dihidangkan di atas meja dan perbelanjaan harian yang mencukupi. Maka timbalan Puan Yang di-Pertua, saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang raja ataupun pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu, menteri ataupun penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa ataupun leka, nescaya diberikan peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah mengkehendaki selain daripadanya iaitu keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pemimpin itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberikan peringatan. Dan jika dia mengingati, nescaya tidak diberikan pertolongan kepadanya. Riwayat Abu Daud. Dengan itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Saya jemput Yang Berhormat Stamping. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2024. Perkara yang pertama yang saya ingin membangkitkan adalah berkenaan dengan penyalahgunaan dadah yang semakin meningkat dalam tempoh 2 tahun ini di Kuching dan Sarawak. Ramai pemuda telah didapati terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. Pada minggu lepas, 15 hari bulan Oktober 2023 malam, seorang mahasiswa perempuan berusia 22 tahun bernama Edith T. Yandi ditemui mati di sekitar kawasan petanak di Kuching. Laporan berita pertama berkenaan kematian mangsa dalam Singchiu Daily melaporkan mangsa meninggal dunia di sebuah pusat hiburan di kawasan petanak Kuching. 2 hari kemudian, iaitu pada 18 hari bulan Oktober 2023, pihak polis mengeluarkan kenyataan menyatakan mayat mangsa ditemui di tepi jalan berhampiran sebuah pusat hiburan di kawasan itu. Dalam kenyataan pihak polis, ia juga mengatakan bahawa siasatan awam mendapati tiada unsur jenayah dan kes itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut, iaitu sudden death report. Ahli keluarga amat terkejut apabila mendapati pihak polis begitu cepat mengklasifikasikan kematian mangsa itu sebagai SDR. Menurut keluarga mangsa, ujian air kencing ke atas mendiang mengesan 3 jenis dadah, termasuk metafetamin, iaitu biasa dipanggil ais, MDMA biasa dipanggil ecstasy, dan cotinine. 2 daripadanya, iaitu metafetamin dan MDMA, adalah dadah terlarang dalam negara kita. Puan Yang di-Pertua, saya ada satu salinan laporan ujian air kencing tersebut dan saya percaya bahawa pihak polis juga ada menerima salinan laporan ujian air kencing tersebut. Bagaimana seorang perempuan muda boleh mati secara tiba-tiba? Ini adalah satu soalan keluarga dan kawan mangsa yang amat menginginkan jawapan, terutamanya memandangkan ujian air kencing mangsa positif bahan terlarang. Apakah sebab kematian mangsa? Siapakah orang terakhir bersama mangsa sebelum beliau meninggal dunia? Adakah beliau didorong, dipaksa atau secara sukarela mengambil dadah? Memandangkan beliau masih pelajar universiti dan balik Kuching untuk bercuti, dari manakah beliau mendapat dadah itu? Adakah beliau mati di pusat hiburan atau beliau mati di tepi jalan?
seperti yang dilaporkan oleh pihak polis. Seorang gadis muda takkan mati secara tiba-tiba tanpa sebarang sebab. Dengan kesan dua bahan terlarang dalam ujian air kencing mangsa, sama ada di pusat hiburan atau di tepi jalan. Bagaimana siasatan polis boleh begitu cepat dan tergesa-gesa membuat kesimpulan bahawa tiada unsur jenayah dan dengan itu mengklasifikasinya sebagai SDR, dan adakah polis akan tutup kes sebegitu saja? Jika kita serius dalam memerangi penyalahgunaan dada, kes ini tidak sepatutnya ditutup dengan begitu mudah. Tambahan pula bagi mencari kebenaran kematian Edith, saya mengesah pihak polis menjalankan siasatan rapi berhubung kejadian ini. Memandangkan siasatan pihak polis di Kuching telah menyimpulkan kes ini secara SDR, mungkin adalah lebih sesuai untuk Ibu Pejabat PDRM dari Bukit Aman menghantar satu lagi pasukan siasatan ke Kuching untuk menjalankan siasatan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Seperti yang saya katakan tadi, penyalahgunaan dada semakin berleluasa sejak akhir-akhir ini di Kuching dan Sarawak. Kami sebagai rakyat biasa hanya boleh bergantung harap kepada pihak polis untuk melindungi kami dan anak-anak kami daripada penyalahgunaan dada ini. Mungkin jika pihak polis lebih berhati-hati, berkesan dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan dada dalam beberapa tahun kebelakangan ini, nyawa Edith akan diselamatkan. Namun apa-apapun, kita berharap tragedi sebegini tidak akan berulang lagi pada masa depan. Justru saya mengesah agar PDRM mempertingkatkan usaha dalam memerangi isu penyalahgunaan dada bukan sahaja di Kuching, malah di seluruh Sarawak dan negara. Isu keduanya adalah berkenaan mengenai isu tenaga hijau dan promosi dasar pelepasan karbon rendah. Sudah tiba masanya untuk kerajaan melalui struktur percukaiannya memberi ganjaran kepada industri atau perniagaan yang menggunakan tenaga hijau atau tenaga boleh diperbaharui dengan rebate cukai atau kadar cukai yang lebih rendah daripada industri atau perniagaan yang menggunakan tenaga bahan api fossil fuel konvensional. Oleh itu, saya bercadang agar kerajaan mengimplementasikan satu mekanisme carrot and stick, di mana syarikat yang menggunakan tenaga boleh diperbaharui sebagai sumber tenaga mereka dan mempunyai pelepasan karbon rendah atau SIFA diberikan insentif cukai atau membayar kadar cukai syarikat yang lebih rendah, manakala bagi syarikat yang menggunakan tenaga bahan api fosil dan mempunyai pelepasan karbon yang lebih tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Ini akan membantu dalam menggerakkan ekonomi kita ke arah matlamat negara kita untuk mengurangkan CO2 intensity against GDP sebanyak 45% menjelang 2030 dari Paras 2005 dan menjadi negara bebas karbon menjelang tahun 2050. Sehubungan itu, Sarawak sebagai sebuah wilayah pada masa ini menjana 75% tenaga elektriknya daripada kuasa hidrogen dengan empangan batang air, empangan bakun dan empangan murum telah menyumbang banyak ke arah matlamat negara ini. Lebih penting lagi kepada ekonomi Sarawak dengan mengekstrapolasikan rasio penjanaan tenaga elektrik itu di Sarawak, dapatlah kita menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya lebih kurang 75% daripada industri dan syarikat di Sarawak ini kini menggunakan tenaga boleh diperbaharui sebagai sumber tenaga mereka. Oleh itu, satu mekanisme perlu ditubuhkan oleh kerajaan untuk mengiktiraf perkara ini dengan betul dan sistematik dan memberi industri dan perniagaan di Sarawak dengan ganjaran yang sesuai dengan
dalam bentuk kadar cukai yang lebih rendah atau geran tambahan atas sumbangan Sarawak terhadap kehijauan negara kita. Tanpa sistem sedemikian, terdapat negeri di Malaysia yang menyumbang sebahagian besar daripada pelepasan karbon negara tetapi menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Manakala bagi negeri yang membantu negara mengurangkan intensiti CO2 mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. In other words, the externality of the high polluting state is passed on to the low polluting state. And that is not fair to state like Sarawak, which is a low polluting state, dengan izin. Perkara ketiganya adalah berkenaan pembangunan wilayah yang lebih seimbang. Sudah diketahui bahawa dalam suku pertama 2023, Malaysia menarik ringgit Malaysia 71.4 bilion dalam pelaburan yang diluluskan, dengan FDI menyumbang 37.5 bilion dan DDI, Domestic Direct Investment, menyumbang 33.9 bilion. 5 negeri teratas yang menarik sebahagian besar pelaburannya yang diluluskan untuk first quarter 2023 ialah Kuala Lumpur, Johor, Selangor, Perak dan Sabah. Persoalan daripada saya, Stampin, adalah apakah kedudukan Sarawak? Sudah wujud jurang perbezaan yang besar dalam pembangunan perindustrian dan ekonomi antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Jika aliran pelaburan ini berterusan, jurang perbezaan akan semakin melebar dari semasa ke semasa dan bukannya apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri, iaitu memastikan pembangunan wilayah lebih seimbang. Sejak beberapa dekad lalu, ratusan ribu rakyat Sarawak telah tertarik ke Semenanjung, terutamanya Lembah Kelang, kerana terdapat peluang ekonomi yang lebih baik di sini. Untuk mencapai pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan menterbalikkan pergerakan demografi ini, kerajaan perlu membuat dasar yang menjadikan Sarawak lebih menarik bagi FDI dan DDI untuk melabur berbanding Semenanjung Malaysia. Sehubungan ini, saya merayu kepada kerajaan untuk mengenapastikan beberapa kawasan Free Trade Zone dan Pioneer Industrial Tax Incentive Zone di Sarawak dan menyediakan insentif cukai dan geran kerajaan yang lebih baik agar menarik FDI dan DDI ke Sarawak. Isu keempat, pada bulan Januari tahun ini, saya kemukakan 10 kes aduan ke Kementerian Keuangan berkenaan 10 orang pemegang akaun bank di mana simpanan mereka dalam bank telah dipindah ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Sampai hari ini tiada seorang pun daripada mereka itu dapat apa-apa ganti rugi daripada bank. Saya ingin tahu apakah Kementerian Keuangan telah berlaku atas kesemua 10 kes itu dan apakah status siasatan polis atau bank negara atas 10 kes itu. Adakah semua itu terbiar saja atau mangsa-mangsa itu dibiarkan begitu saja? Saya harap boleh dapat satu jawapan atau laporan daripada Kementerian Keuangan berkenaan tindakan lanjutan yang dibuat sama ada oleh polis atau bank negara atau Kementerian Keuangan atau apa-apa agensi kerajaan atas 10 kes aduan itu. Pada masa itu adalah dicadangkan oleh kerajaan untuk mengkaji undang-undang yang sedia ada supaya memberi perlindungan kepada pemegang akaun bank. Saya ingin tahu apakah status pengajian itu. Bilakah pindaan itu akan dibentangkan di Dewan ini? Pada penelitian saya, kerajaan hanya perlu buat pindaan terhadap Part 8 Part ke-8 Financial Services Act, di mana bank-bank diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemegang akaun yang duit mereka dalam akaun dipindah ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Kecualinya
bank-bank boleh membuktikan bahawa pemegang akaun itu adalah terlibat dalam skam itu dan menerima manfaat daripada insiden itu. Oleh itu, saya mengiru kerajaan supaya secepat mungkin buat pindaan terhadap undang-undang itu. Isu terakhir yang saya ingin bangkitkan adalah berkenaan program skim penstabilan harga minyak masak, iaitu COSS. Saya menyambut baik skim COSS yang dilaksanakan oleh kerajaan di mana kerajaan memperuntukkan subsidi supaya minyak masak dalam paket 1 kilo dijual pada harga RM2.50. Di bawah skim COSS itu, kontraktor-kontraktor dilantik untuk mempaketkan minyak masak dalam paket 1 kg dan akan kontraktor-kontraktor itu akan dibayar oleh kerajaan atas usaha mereka itu. Kalau harga minyak masak dari kilang minyak itu adalah lebih daripada RM2.50, harga lebihan akan ditanggung oleh mereka dahulu dan selepas itu di-reimburse oleh kerajaan. Pada tahun ini jumlah peruntukan untuk skim COSS adalah 500 juta yang akan dinaikkan kepada 845.5 juta untuk tahun 2024. Sebelum kita masuk ke tahun depan, saya dimaklumkan bahawa walaupun ada peruntukan dalam bajet 2023, ramai kontraktor itu tidak dibayar oleh kerajaan sejak bulan Jun, iaitu lebih kurang 4 bulan tunggakan kerajaan hutan kepada mereka. 1 tahun 500 juta, maka 1 bulan lebih kurangnya 42 juta. Tunggakan 4 bulan itu bermakna 160 juta yang diutang oleh kerajaan kepada kontraktor-kontraktor itu. Ia bukan satu jumlah yang kecil. Apa sebabnya? Walaupun ada peruntukan tetapi kontraktor itu tidak dibayar sehingga sebegitu lama. Ramai daripada kontraktor ini telah menghadapi masalah kewangan akibat daripada tunggakan kerajaan itu. Kalau mereka jadi muflis, program COSS itu akan terjejas dan bekalan minyak masak subsidi itu akan terputus-putus. Maka saya mengiru kerajaan supaya segerakan pembayaran tunggakan itu supaya program COSS itu boleh dijalankan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stampin. Dipersilakan Yang Berhormat Greek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana memberi laluan kepada GRIK untuk membahaskan Belanjawan Persekutuan 2024 ini. Sebelum saya memasuki teras perbahasan saya, mewakili rakyat GRIK, saya ingin menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kami kepada perjuangan rakyat Palestin, terutama di semenanjung Gaza yang kini berhadapan dengan serangan dahsyat dari penjajah Zionis Israel. GRIK juga menyokong penuh supaya pihak Parlimen dan Kerajaan Malaysia secara rasmi mendesak agar kerajaan haram Zionis Israel diheret ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas jenayah perang dan jenayah kemanusiaan ini. GRIK juga menyokong sebarang cadangan atau usul agar kerajaan Malaysia mendesak OIC menubuhkan segera pasukan pengaman OIC ke Palestin bagi mengimbangi sokongan dunia barat kepada Israel dan meredakan ketegangan di sana. Tuan Yang di-Pertua, menyentuh soal belanjawan Kerajaan Persekutuan 2024, GRIK juga selaku Jawatankuasa Portfolio Luar Bandar Perkhidmatan Nasional melihat perlunya beberapa tindakan segera pihak kerajaan dalam menangani kos sara hidup dan memulihkan ekonomi tempatan. Seiring dengan ketidaktentuan ekonomi global yang kita tiada kawalan ke atasnya, adalah lebih baik kerajaan merancang pemulihan ekonomi tempatan sebaik mungkin. Dengan belanjawan sebanyak RM393.8 bilion ini dan tertinggi dalam sejarah, GRIK berharap ianya mampu memulihkan ekonomi negara dan meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya GRIK ingin menyentuh soal isu pertanian dan keterjaminan makanan negara. Kerajaan perlu serius dan cermat dalam menangani isu ini kerana ianya berkait rapat dengan kos sara hidup rakyat. Sasaran negara perlu jelas. Apakah sumber makanan atau tanaman yang kadar SSL-nya kurang atau di paras terendah? Apakah program terbaik untuk para petani dan nelayan kita?
Kita sudah tahu impak peperangan, sekatan ekspor negara pengeluar dan diburukkan lagi dengan pelbagai bencana atas tangan manusia seperti tindakan pelepasan air sisa radioaktif nuklear Jepun ke laut. Semuanya bakal meroncatkan rantaian makanan global. Untuk rekod, perang Rusia dan Ukraine telah menyebabkan kekurangan bekalan makanan, baja dan bijirin seperti gandum, jagung, barli dan kacang soya di pasaran global. Dan ia memberi kesan dan impak yang besar kepada Malaysia. Contohnya baja. Rusia merupakan pengeksport nombor 1 baja nitrogen di dunia, di mana Malaysia pada tahun 2021 mengimport sebanyak 661 juta baja atau 12% daripada keseluruhan import baja pertanian negara. Manakala bagi gandum pula, Rusia pengeluar utama dunia dan Ukraine pengeluar kelima dunia. Malaysia mengimport 78.8 juta bijirin dan 67.9 juta makanan haiwan ternakan daripada Ukraine pada tahun 2021. Oleh yang demikian, Gerip menggesa agar pihak kerajaan segera mengerahkan semua agensi tanah berkelompok luar bandar seperti Felda, Fekra, Risda, Ketengah, Kesedah, Perda, Kedah dan Kejora untuk terlibat secara serius dalam membangunkan industri keterjaminan makanan negara. Malah rancangan tanah kelompok dan rancangan tanah pemuda milik kerajaan negeri seperti di Pahang juga boleh dilibatkan sekali. Agensi-agensi ini mempunyai kekuatan modal, kekuatan aset, kilang, pengangkutan, pengurusan korporat, pengalaman dan kepakaran, tenaga mahir, peneroka dan belia generasi kedua dan ketiga, tenaga buruh, rangkaian kedai dan para pelabur yang komited dan kita yakin dengan kemampuan mereka. Gerip ingin mencadangkan projek gedung makanan negara Felda dan projek Edible Garden Felda dikaji semula, ditambah baik dan seterusnya dijadikan model atau mekanisme bagi pembangunan industri keterjaminan makanan negara, sekaligus mengurangkan kebergantungan import bahan makanan. Untuk rekod, projek GMN Felda ini mula diwujudkan pada tahun 2009 dengan modal permulaan sebanyak 750 juta sahaja. Satu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah import makanan negara, iaitu sebanyak 75 bilion. Hanya 1% daripada jumlah ini. Manakala projek Edible Garden Felda pula merupakan sebuah pertanian sara diri yang menggalakkan peneroka menanam sayuran dan tanaman keperluan dapur seperti serai, cili dan lain-lain di sekeliling rumah peneroka secara vertigasi atau tradisional. Lebihan tanaman ini akan dikutip dan dijual kepada restoran tempatan atau pasar borong secara mingguan atau bulanan. Projek pembangunan industri keterjaminan makanan negara ini juga jika dijalankan secara serius, ianya bakal membuka pelbagai peluang pekerjaan, latihan industri praktikal terutama kepada penuntut jurusan pertanian di IPT dan mewujudkan usahawan pertanian moden di kalangan generasi kedua dan ketiga, belia di tanah-tanah rancangan berkelompok di seluruh negara. Yang keduanya, Tuan Diputa, Gerip ingin menyentuh berkenaan isu pembangunan ekonomi dan keselamatan di sepanjang negara. Gerip melihat kerajaan seharusnya memanfaatkan sepenuhnya peluang ekonomi yang tersedia di seluruh sempadan. Yang berhormat, saya nak biarkan Yang Berhormat bercakap telefon lebih dulu. Cakaplah. Sampai saya boleh mendengar dari sini. Kalau mustahak Yang Berhormat di luar lah. Kita hormat orang yang tengah bagi ucapan. Kalau saya tak dengar itu tak apa. Ini saya dengar. Baik, teruskan. Buat masa kini, tiada limpahan ekonomi sewajarnya di seluruh sempadan negara jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Thailand. Jika kita hanya memandang kelebihan undang-undang atau corak negara Gajah Putih tersebut menjadi alasan kenapa kita kurang membangun, kita juga punya kelebihan. Seperti banyaknya industri franchise, factory outlet, produk pelancongan dan pelbagai produk halal yang boleh ditawarkan di sepanjang sempadan negara. Jadi Gerip ingin mencadangkan agar kerajaan menjadikan seluruh daerah kecil sempadan, contohnya daerah kecil Pengalang Hulu di tempat saya, dijadikan zon bebas cukai ataupun zon eksklusif sempadan dengan kadar cukai perniagaan yang rendah. Ini bakal merancakkan pelaburan perniagaan di kawasan ini dan akhirnya membawa kemakmuran ekonomi bagi penduduk tempatan dan luar bandar seperti kami. Ia juga akan meningkatkan nilai hartanah, pelancongan dan produk-produk keluaran tempatan. Untuk rekod terdapat 20 SKS. Minta laluan sikit, Gerip. Terima kasih. Saya tertarik dengan pandangan bahawa perlunya zon ekonomi dibangunkan di kawasan sempadan. Saya tengok apa yang berlaku sekarang ni ialah negara kita banyak sempadan dengan negara-negara lain khususnya di utara.
tetapi gagal dimanfaatkan oleh negara kita. Kebanyakan pembangunan ekonomi di sempadan diambil alih oleh kawasan negara jiran, bukan negara kita. Jadi apa pandangan Gerit berhubung dengan cadangan tadi supaya kerajaan dapat beri perhatian serius untuk mengangkat pembangunan ekonomi dalam negara kita, bukan diambil kesempatan oleh negara luar. Terima kasih. Saya mohon masukkan ucapan YB Korban Krian tadi dalam perbahasan saya. Saya sangat bersetuju. Kerana saya bagi contoh, kalau di tempat saya tu dah hampir 50 tahun masih tak ada pembangunan yang sewajarnya jika dibandingkan dengan sepadan kita di sebelah sana, di sebelah Thailand, iaitu kawasan Betong, Thailand. Yang ketiganya, Gerit juga ingin menyentuh berkenaan pembangunan infra sepadan seperti kem dan pos kawalan askar regimen sepadan yang perlu dimodernkan, memandangkan ianya adalah lokasi tetap. Untuk rekod, terdapat 5 kem tentera regimen sepadan di utara Semenanjung Malaysia, iaitu kem 1 RS di Tanah Merah, kemudian di Jeli, di Pengalang Hulu, di Gerik dan di kem Bukit Kayu Hitam. Terdapat isu seperti bekalan air bersih, terutama di pos dan kem kawalan yang bukan kem utama. Kalau di tempat saya tu sudah 20 tahun, tentera berulang alik bawa lori tangki untuk air kegunaan kem. Apa salahnya jika kita bina tangki air tetap di kawasan itu kerana lokasinya tidak berubah. Begitu juga bekalan elektrik dan keadaan bangunan pos yang uzur dan pagar-pagar sempadan yang rosak dan berlubang akibat dipotong oleh tontor atau pati. Selain infrastruktur atas, kerajaan juga diseru meneroka dan menggunakan kaedah moden berteraskan teknologi seperti drone, CCTV dan AI untuk memperkemaskan penugasan pihak berkuasa sempadan negara. Tuan Yang di-Pertua, begitu juga keadaan jalan raya persekutuan dan lampu-lampu jalan di sepanjang laluan sempadan perlu sentiasa dibaiki dan ditambah bagi mencegah aktiviti jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dan aktiviti pemerdagangan manusia. Contohnya di kawasan saya, Jalan FT77 Keruah Betong dan Jalan Persekutuan FT1157 laluan Kampung Alai, Feldan Nering dan Kampung Air Panas sangat kurang atau hampir tiada lampu jalan di kawasan tersebut. Sedangkan ianya adalah jalan yang paling hampir dengan pagar sempadan Malaysia Thailand. Tuan Yang di-Pertua, Gerit ingin menyentuh isu yang ketiga, iaitu isu penerokaan hasil bumi dan mineral baharu negara. Umum mengetahui, Petronas merupakan satu-satunya syarikat yang paling bernilai buat negara kerana ia mandiri dan menyumbang hasil tertinggi perkongsian dividen dan cukai kepada belanjawan negara setiap tahun. Persoalannya, bagaimanakah mekanisme dan model penerokaan cari gali minyak ini dilakukan? Apakah kaedah perkongsian hasil, dividen dan cukai antara khazanah, Petronas dan pihak kerajaan? Gerit ingin cadangkan supaya mekanisme yang sama digunakan untuk penerokaan hasil bumi seperti nadir bumi REE, biji timah, emas dan pembalakan. Wujudkan perjanjian menang-menang antara kerajaan persekutuan, negeri-negeri pengeluar, JLC terlibat dan kontraktor yang diupah supaya ianya lebih adil dan bersifat efisien dari segi kutipan cukai, hasil, dividen dan dividen keuntungan buat negara. Negara dan negeri tidak boleh hanya bergantung kepada peratus cukai rendah, royalti dan premium tanah sahaja sebagai hasil yang tidak seberapa untuk negeri dan negara. Sebaliknya, hasil jualan nadir bumi, biji timah dan balak tersebut sepatutnya menjadi hasil negara. Untuk rekod, projek perintis unsur nadir bumi REE yang sedang dijalankan di Mukit Kenering, daerah Hulu Perak dengan keluasan 87 hektar tanah menjana jangkaan royalti lebih kurang RM16 juta. Sedangkan hasilnya mungkin mencecah ratusan juta ataupun bilion. Sedangkan Petronas yang mengikut data 2022 mengeluarkan hasil kasar sebanyak 375.3 bilion, untung sebelum cukai 170.7 bilion dan mampu menyumbang kembali kepada negara dalam pelbagai bentuk. Antaranya cukai langsung pendapatan petroleum PITA sebanyak 16 bilion, kemudian sumbangan dividen, cukai korporat, royalti petroleum, cukai makmur, bayaran tunai petroleum dan bayaran duty ekspor yang kesemuanya bernilai lebih RM50 bilion pada tahun 2022. Seolah-olah kerajaan persekutuan mendapat kembali 15 hingga 20% daripada pendapatan kasar Petronas diberi balik pada negara. Jadi Tuan Yang di-Pertua, jika perlu wujudkan syarikat milik negara seperti Petronas yang bersifat khusus perniagaan untuk tujuan pengeluaran hasil bumi, negeri amatlah menyokong.
supaya hasil negara jadi meningkat. Gerik yakin jika semua ini dilaksanakan dengan betul, hasil bumi negara akan bertambah tanpa perlu pihak kerajaan menaikkan cukai SST 2% yang jumlah pendapatannya mungkin sekitar 1 bilion atau rakyat terbaru sekitar 3.4 bilion saja. Ianya mungkin tidak efisien, malah harga barang di kota melambung dan kos raya hidup rakyat akan semakin menghimpit dan menekan. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, sedikit berkenaan isu tempatan. Gerik ingin menarik perhatian pihak Tuan Yang Dipertua berkenaan klinik kesihatan Premier Bandar Gerik ataupun klinik kesihatan Bandar Gerik yang kini wujud berasingan perkhidmatannya, menumpang bangunan dan tidak tersusun. Ia menyebabkan perkhidmatan KKM menjadi tidak lancar sejak sekian lama. Jabatan Pesakit 2 contohnya, kini menumpang di bangunan kecemasan, di bangunan Hospital Gerik, berdekatan dengan bangunan kecemasan dan trauma dan berkongsi pula peralatan seperti X-ray dan lain-lain mesin perubatan yang lain. Ruangnya agak sempit dan tidak selesa, malah sangat hampir bertembung dengan urusan Jabatan Kecemasan dan Trauma. Manakala klinik kesihatan ibu dan anak pula menumpang agak jauh di klinik pergigian Gerik dalam jarak seberang jalan, dalam jarak lebih kurang 700 meter dari Hospital Gerik. Itu belum dikira ruangan parkir. Tiada parking lah, tiada parkir awam yang terlalu sempit dan tiada ruang untuk membuat pelebaran tanah. Jadi untuk makluman Tuan Yang Dipertua, bulan September lalu, KKM Hulu Perak telah menerima satu kelulusan tanah berstatus tukar guna sebahagian tanah milik Kerajaan Persekutuan seluas 24.65 ekar di Kampung Air Panas Gerik. KKM menerima 19.65 ekar, manakala bakinya diberi pada RTM, Kementerian Komunikasi, untuk KKM gunakan sebagai lokasi klinik kesihatan yang baru ni. Jadi, Tuan Dipertua, oleh kerana tanah ni telah pun diluluskan, Gerik memohon supaya projek pembinaan klinik kesihatan yang baru ni dipercepatkan dalam RMK 12 lah. Kerana mengikut mesyuarat KKM Hulu Perak di negeri dan daerah ni, KKM Hulu Perak dimaklumkan ia telah dicadangkan dalam RMK 13, Rolling Plan 1 tahun 2026. Mana ada lagi 3 tahun lah. Jadi, kalau ikutkan, kalau boleh kita nak mohon jasa baiklah daripada pihak kementerian dan juga kerajaan persekutuan untuk segerakan projek ni ke RMK 12. Memandangkan Bandar Gerik ni semakin hari semakin padat dengan 100,000 orang penduduk, dan kami juga seringkali menerima pesakit dan mangsa kemalangan Jalan Raya Timur Barat. Sepanjang laluan Jalan Raya Timur Barat tu kamilah hospital atau klinik pesakit luar yang jadi tumpuan lah. Kemudian kita juga ada 2 kem tentera, Regimen Sepadan, 3 RS dan 4 RS. Dan kita juga ada banyak sekolah asrama penuh dan sebagainya lah. Jadi dulu mantan ahli parlimen kami pernah mohon untuk hospital baru di Gerik. Tapi malangnya, saya pun dah suarakan awal tahun itu, malangnya tak pernah diluluskan lah atas pelbagai faktor lah. Jadi kami faham, kalau boleh kami minta permohonan kami untuk klinik kesihatan baru ni janganlah diabaikan supaya mengubat luka yang lara untuk orang Gerik. Sekian dulu Tuan Yang Dipertua, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gerik. Dipersilakan Yang Berhormat Simpang Denggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur atas peluang yang diberikan untuk turut membahaskan bajet 2024 yang telah dibentangkan pada 13 Oktober yang lepas. Tahniah dan syabas kepada rakyat Malaysia yang telah berhimpun di Axiata Arena baru-baru ini semalam. Puluhan ribu dengan penuh bersemangat tanpa rasa ragu-ragu untuk menyatakan bantahan kita terhadap tindakan kejam Zionis ke atas rakyat Palestin. Timbalan Datuk Timbalan Yang Dipertua, belanjawan 2024 ini adalah belanjawan madani yang kedua untuk menyokong rancangan Malaysia ke-12. Ekonomi madani yang bertujuan untuk menaikkan siling ekonomi negara melalui penstrukturan ekonomi negara dan menaikkan lantai ekonomi rakyat dengan menambah baik taraf hidup mereka.
Belanjawan 2024 juga ialah belanjawan tahunan yang pertama selepas pelancaran National Energy Transition Roadmap dan juga New Industrial Master Plan 2030. Kalau kita lihat daripada beberapa rumusan ataupun tumpuan kepada belanjawan madani ini, dengan hasrat untuk mencapai pertumbuhan KDNK diharapkan berkembang sehingga 4 hingga 5% dalam tahun 2024. Belanjawan madani juga berharap untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang diunjurkan kepada 5.4% kepada 56,920 juta. Takrif negara berpendapatan tinggi Datuk Timbalan Yang di-Pertua ialah 59,271. Ini berarti bahawa kita masih lagi berkekurangan sedikit sebanyak 2,351 ribu ringgit untuk mendapat takrifan sebagai negara berpendapatan tinggi. Selain daripada pertumbuhan KDNK, pendapatan per kapita, kita juga mengharapkan agar inflasi pada tahun 2024 diunjurkan antara 2.1 hingga 3.6%. Dan kita tentunya berharap dengan inflasi yang dapat kita kawal tidak melebihi 3.6%, pengangguran kita unjurkan berkurangan sebanyak 3.4%. Tapi kalau kita kira dari jumlah bilangan rakyat kita yang menganggur adalah seramai 569,000 orang. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, belanjawan 2024 juga adalah belanjawan yang berdepani pelbagai cabaran. Sebagaimana perbahasan Yang Berhormat Titi Wangsa, antara cabaran adalah sebagai contoh kaedah pemberian subsidi kita. Kita kena tengok semula, kata Yang Berhormat Titi Wangsa. Contoh penternak ayam dan pengeluar telur ayam, pengimport daging, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan beras sama ada import maupun tempatan. Subsidi yang kita sediakan sehingga 27% daripada pendapatan negara kita perlulah kita berikan perhatian. Malah saya ingin menambah bahawa jika belanjawan kerajaan yang kita tahu pada tahun 2024 juga akan melihat meningkatnya perbelanjaan mengurus sebanyak 1.2% bersamaan dengan 303.8 bilion pada tahun hadapan, maka ini bererti bahawa had fiskal negara akan mengecil. Kita dapat melihat bahawa debt services charges akan terus meningkat. Kita dapat melihat banyak juga peningkatan kepada supplies dan services yang kita jangka akan bertambah sebanyak 11.8%. Ini semua akan menyumbang kepada meningkatnya perbelanjaan operating expenses. Selain daripada itu, Datuk Timbalan Yang di-Pertua, hampir keseluruhan bajet pembangunan adalah dibiayai melalui pinjaman kerajaan. Maka dalam keadaan yang sedemikian, apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Saya ingin bertanya dengan peruntukan pembangunan sebanyak 90 bilion itu yang hampir kesemuanya dibiayai melalui pinjaman. Jadi apakah langkah usaha kerajaan untuk memperbetulkan keadaan ini? Adakah kerajaan akan mengembangkan kek ekonomi negara
supaya GDP, pertumbuhan KDNK kita untuk tahun-tahun yang seterusnya itu tidak kurang daripada 5% dan lebih konsisten lagi. Selain daripada itu, adakah kerajaan akan menambah sumber pendapatan negara dengan pendekatan yang lebih berinovatif dalam sumber-sumber ekonomi baru seperti tenaga boleh dibaru dan juga ekonomi hijau. Kerana kerajaan telah melancarkan the National Energy Transition Roadmap yang akan dilaksanakan, maka perlulah dan pastilah roadmap tersebut perlu dilaksanakan dengan baik supaya ianya dapat menjana hasil baru yang boleh dikutip oleh kerajaan. Di samping itu juga saya ingin bertanya sama ada kerajaan akan melaksanakan pemurniaan agensi-agensi kerajaan di bawah beberapa kementerian. Kerana dengan meningkatnya operating expenditure ni, yang antara penyumbang terbesar ialah emolumen yang lebih tinggi pada tahun 2024. Maka itu adakah kerajaan bersedia untuk memurnikan agensi-agensi kerajaan di bawah beberapa kementerian sebagai contoh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan? Mungkin perlu wujudnya performance based governance atau tadbir urus yang berasaskan pencapaian dalam kalangan agensi-agensi kerajaan agar setiap peruntukan yang diberikan kepada agensi dapat pulangan yang diharapkan, dapat hasil yang memberi impak yang tinggi. Kerana saya ada seorang kawan beritahu saya, Datuk Timbalan Negeri Petua, saya tak sebutlah agensinya, tetapi perbelanjaan agensi berkenaan mencecah 1.46 bilion setahun, pungutan hasil 1.5 bilion. Jadi lebih kurang 60 juta keuntungan berasaskan kepada 1.46 bilion perbelanjaan. Itu antara perkara yang mungkin kerajaan perlu berikan perhatian. Sama ada jumlah pelaburan, perbelanjaan dapat memberikan hasil pulangan yang diharapkan. Datuk Timbalan Negeri Petua, saya ingin memulakan untuk menyatakan bahawa dengan bajet yang paling besar dalam sejarah, maka peruntukan yang besar pada pandangan Simpan Renggam perlu diberikan kepada pelaksanaan the National Energy Transition Roadmap. Pendanaan NETR ini yang memakan jumlah 1.3 triliun menjangkaui durasi sekitar 20 tahun, iaitu sehingga tahun 2050. Amat memerlukan tumpuan yang serius dari kerajaan. Peruntukan yang besar juga perlu diberikan untuk menjayakan roadmap tersebut kerana belanjawan 2024 telah memperuntukkan 2 bilion melalui dana mudah cara peralihan tenaga negara. Namun Datuk Timbalan Negeri Petua, untuk tahun 2023 sehingga 29, 5 hingga 6 tahun daripada sekarang, kerajaan memerlukan 240 bilion untuk mendanai NETR ini. Dan separuh daripadanya, iaitu 120 bilion, adalah mencakupi projek-projek yang dengan izin marginally bankable atau yield below market return. Separuh daripada perbelanjaan yang bakal kita laksanakan. Jadi persoalannya, adakah peruntukan 2 bilion tersebut mencukupi untuk menjadi katalis dan mewujudkan excitement kepada dana swasta bagi membiayai NETR ini? Mungkin kerajaan boleh menjelaskan program dan juga inisiatif yang spesifik yang dapat dilaksanakan yang menggunakan dana awalan tersebut.
secara terperinci. Dan juga apakah rancangan kerajaan sebagai satu plan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang agar pendanaan yang lebih banyak dari pihak swasta dapat digunakan untuk membiayai NETR ini. Dan juga mungkin saya juga boleh bertanya kalau kerajaan ada inisiatif atau insentif khusus yang perlu ditawarkan kepada sektor swasta, venture capitalist dan juga capital market untuk turut kekal berminat untuk melabur dalam NETR. Pokoknya, Datuk Timbalan Ketua, plan ini baik NETR. Ia akan menjadi kerugian jika kita hanya bergantung sepenuhnya kepada the mercy of the market forces, dengan izin, tanpa usaha berterusan yang serius dari kerajaan bagi mencari sumber pendanaan yang lebih berinovatif. We don't want good plans to go to waste with not enough public funds injected for this initial stage. Dengan izin, if we can allocate a lot for public infrastructure, tentu juga boleh kita menyediakan peruntukan yang lebih banyak untuk ekonomi yang future proof like NETR. Yang Berhormat Datuk Timbalan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan jaminan bekalan makanan. Tetapi sebelum itu perlu sangat kita membicarakan hal tentang pembudayaan kehidupan lestari, sustainability, termasuklah perubahan iklim. Kita sedar bahawa daripada satu dapatan kajian berskala global daripada Yale University, Amerika Syarikat, yang mengukur tahap kepekaan rakyat daripada 192 buah negara terhadap isu terkait perubahan iklim. Sebanyak 1,153 responden daripada Malaysia. Didapati bahawa 40% rakyat negara kita yang know a little, tahu sedikit tentang perubahan iklim ini. Berbanding dengan negara jiran kita seperti Singapura, Australia, New Zealand yang rakyatnya jauh lebih mengetahui tentang hal-hal berkaitan dengan soal perubahan iklim ini. Kita hanya sekitar 40% saja yang berhormat. Selain daripada itu, 16% saja rakyat Malaysia yang terdedah kepada konten media mengenai perubahan iklim ni. 16% saja. Konten-konten yang sama ada televisyen, surat khabar, media sosial dan dengan kekerapan seminggu sekali yang berceritakan tentang soal perubahan iklim. Jadi untuk itu kesedaran kepada masyarakat umum, komuniti perniagaan seperti perusahaan kecil sederhana terhadap peralihan kelestarian ini perlu digiatkan. Tanpa kesedaran PKS berhijrah ke kelestarian dan pematuhan ESG, dana tersebut mungkin tidak dapat digunakan. Saya bercakap tentang dana Datuk Timbalan kerana Bank Negara telah menyediakan peruntukan sebagai contoh high-tech dan green facility 1.1 bilion, SME automation and digitalization facilities 1.5 bilion, low carbon transition facility 1 bilion. Jadi ini semua adalah peruntukan yang disediakan untuk merancakkan ekonomi. Tetapi kalau pengetahuan, kesedaran, knowledge, kapasiti masyarakat itu tidak menyamai dengan peruntukan yang disediakan, maka ianya hanya tinggal di bank-bank sahaja peruntukan tersebut. Jadi untuk itu, Datuk Dipertua, saya ingin mengatakan bahawa dengan meningkatnya perbelanjaan mengurus, tentu akan mengurangkan keupayaan kerajaan untuk melaksanakan a more productive spending plan. Belanjawan 2024 juga menyedarkan kita bahawa hampir keseluruhan perbelanjaan pembangunan ini adalah melalui pinjaman.
Ini perlu kita ambil perhatian. Kita terus mengukur pencapaian kita dengan angka 4-5%. Tapi yang berhormat Datuk Timbalan, apa yang ada di luar sana, pendapat dan juga pandangan, rakyat akan rasa gembira apabila mereka berpendapat. Rakyat akan merasa gembira apabila angka menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. When the numbers is showing positive trend, thus conclusion, success. Tapi Datuk Yang Pertua, sesungguhnya angka positif akan memberi kelegaan hanya mungkin kepada kita, ahli politik, orang ahli parlimen. Mungkin kepada pentadbir dan para penasihat sememangnya. Tapi dapatkah angka-angka tersebut sebagai contoh kita jangka dengan pertumbuhan yang positif? 1 minit. 1 minit Datuk Timbalan. Terima kasih. Ribuan pekerjaan adalah dapat menyediakan ribuan pekerjaan adalah naratif yang baik. Bagus. Mampu menarik FDI, DDI adalah naratif yang hebat. Dapat menaikkan pendapatan dan kekayaan negara adalah naratif yang unggul. Realitinya Datuk Timbalan, berdasarkan tabiat manusia ia tidak sangat membawa sebarang makna. Naratif yang kita bina ia tidak menyentuh tahap kedudukan rakyat biasa yang ada di luar sana. Hanya dalam keadaan yang amat terpencil sahaja naratif-naratif tersebut diterima rakyat, tapi itu pun buat satu tempoh yang sangat singkat. Kita beri seekor ikan hari ini, esok mereka mahukan 2. Jadi taklah boleh kita merancang nak beri 2 ekor sebagai satu pertumbuhan ataupun peningkatan. Sesungguhnya memenuhi kehendak rakyat bukanlah mudah. Maka janganlah kita mudah berpuas hati bahawa kita telah memenuhi kehendak rakyat, kerana sesungguhnya keperluan rakyat akan terus berkembang dan amat sukar untuk kita penuhi. Semacam kereta api laju, bullet train, no government can stop. Human needs are very difficult to fulfill. Persoalannya bagaimana belanjawan 2024 dapat menjadi belanjawan yang dihargai oleh rakyat biasa. Bagaimana pertumbuhan yang dirancangkan dapat aspirasi rakyat biasa yang inginkan keselesaan supaya mereka terus menghargai erti pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya Datuk Timbalan, Yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri kita ada menyatakan bahawa 9% daripada 90% kekayaan negara ini disapu oleh 1% daripada kalangan rakyat. Lebih kurang gitulah. Saya minta maaf Yang Berhormat Tambun kalau tersilap saya. Tapi begitulah maksudnya. Jadi pengulungnya Yang Berhormat, saya katakan sebuah pantun daripada Allahyarham sastrawan negara kita Osman Awang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan, rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang. Dari kecil ditimang ibu, sudah besar ditimang gelombang. Jadi Datuk Timbalan Dipertua, itulah perbahasan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Simpan Gam, berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih kepada Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua Dewan yang memberi ruang untuk Pasir Putih turut berbahas dalam belanjawan kali ini. Mudah-mudahan ianya akan memberi satu input yang baik untuk negara kita. Pertamanya saya dahulukan satu ucapan untuk rakan-rakan daripada Palestin. Kalian diminta bersatu padu di antara satu sama lain. Jangan ada perbezaan parti politik, perbezaan kabilah-kabilah yang ada mampu memecah belahkan kalian. Kalau kalian bersatu, kalian mampu menawan kota suci Baitul Maqdis. Datuk Timbalan Yang Dipertua
Dalam perbahasan ini, pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Dan saya ingin menyentuh kementerian ini dalam perbincangan saya yang pertama. Bekalan makanan negara ini merupakan satu aspek yang paling asasi. Kita lihat di Palestin bila tercetusnya peperangan. Dan peperangan ini kita tak boleh duga. Walaupun negara kita aman, jangan sekali-kali kita rasa seronok dan kita rasa selesa sehingga kita terabai daripada menjaga hak-hak dan kepentingan negara serta rakyat. Bekalan makanan asasi di dalam negara kita yang mencukupi, hatta stok makanan negara ini sangat mustahak. Realiti yang berlaku pada hari ini, stok padi kita ataupun beras, saya sangat yakin dia tidak mencukupi, bahkan kemungkinan besar stok negara ini tidak ada di dalam negara kita. Yang ada hanya barangkali di kedai-kedai, supermarket dan sebagainya. Lantaran itu suka saya sarankan kepada pihak kerajaan supaya merencanakan perkara ini dan supaya negara kita mempunyai stok makanan asasi yang mencukupi. Program yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan di sesi yang lepas, Smart SBB. Sekarang ini seolah-olah dia tidak diperkatakan dengan lantang. Walaupun saya tahu Smart SBB ini masih wujud, tetapi sepatutnya plan Smart SBB yang diperkenalkan oleh kerajaan yang lepas disambut baik kerana Smart SBB ini satu-satunya, saya ulang, satu-satunya program yang terbaik dalam sejarah penanaman padi negara kita. Sebagai contoh di Penang, rakyat di Penang tanam padi sebelum daripada Smart SBB hanya mencatatkan 3.5 tan sahaja untuk satu musim per hektar. Smart SBB masuk di Penang, alhamdulillah saya yang merasmikan di waktu itu, alhamdulillah kita boleh capai 7.9 tan metrik per satu hektar. Maknanya kawasan padi dalam negara kita ini, kalau kita perkukuhkan lagi, perkemaskan lagi Smart SBB ini, negara kita akan membekalkan bekalan padi yang mencukupi. Cuma tugas dan tanggungjawab kerajaan untuk memperbaiki saliran yang belum ada. Memperbaiki tanah-tanah yang telah dirosakkan melalui baja-baja yang digunakan secara tidak sistematik sebelum daripada ini. Jadi saya sarankan kepada kerajaan supaya jangan bekalan ataupun sistem yang baik ini diabaikan begitu saja kerana barangkali dianggap dulu kerajaan lain, kita nak buat agenda lain. Kalau boleh buat satu agenda yang lebih baik, saya mengatakan selamat. Saya mengucapkan selamat. YB Persekutu mencelah. Sila Persekutu. Sebentar saja. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, saya hanya nak memberi penjelasan. Disentuh tadi tentang stok bekalan makanan. Sebagai anggota Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen mengenai pertanian, saya telah menyaksi dan melawat di Pasir Gudang, iaitu stok fail kerajaan tentang bekalan beras ada untuk 5-6 bulan, ada diuruskan oleh Bernas di Pasir Gudang. Jadi maknanya itu di Pasir Gudang ada, saya rasa di Kelang pun ada, di Pulau Pinang pun ada. Jadi jangan bimbang, insya-Allah. Ya, saya ucap ribuan terima kasih. Tetapi perlu dilihat secara detail kerana kawasan ini juga saya pernah pergi. Barangkali kalau saya jawab, mengapa bekalan beras tempatan terputus baru-baru ini kalau kita ada stok fail beras? Mengapa terputus? Itu memberi satu gambaran kepada kita bahawa bukan stok fail. Kawasan-kawasan tersebut yang disebut oleh Yang Berhormat itu adalah kawasan yang disimpan bekalan ini untuk diagih kepada rakyat dalam negara kita. Dia tidak bertahan sampai 6 bulan.
Dia tak bertahan sebab baru-baru ini terputus bekalan beras tempatan. Di mana stockpile, mengapa tak dikeluarkan? Pasir Putih stockpile, bukan stockfile. Pasir Putih, nak Ya, menolong. stockpile. Saya tahu. Saya tahu. Kemudian saya nak menyentuh isu harga padi yang diturunkan oleh pihak kerajaan. Saya bukan bercakap ini kerana saya duduk di blok yang lain. Tetapi penurunan harga padi ini tidak berpatutan. Dalam situasi harga beras melambung tinggi, mengapa harga padi kita rakyat terpaksa jual dengan harga yang murah? Di samping harga murah, itu tidak masuk lagi pemotongan-pemotongan yang dikenakan kepada para petani. Jadi saya minta kepada pihak kerajaan supaya dinilai semula harga harga lantai padi ini kalau boleh dinaikkan kepada 1,800 ataupun kepada 1,800 untuk 1 tan. Yang keduanya bekalan ayam dan telur. Bekalan ini kita telah bincang lumat dalam sesi yang lepas, di mana perlu kita ingat bahawa isu bekalan makanan untuk rakyat ini merupakan kewajipan kerajaan yang disebut oleh para alim ulama di dalam kitab fiqh, dan ia adalah pentafsiran kepada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak nak sebut itu panjang, tetapi saya nak sebut belum ada di dalam negara kita ini reban ayam ataupun syarikat penternakan ayam yang diternak oleh pihak kerajaan. Kalau sesi sebelum daripada ini, kerajaan telah meluluskan sejumlah peruntukan yang besar, tapi kita tak sempat nak melaksanakan. Dengan cara peruntukan ini dikendalikan oleh agensi dan ada joint venture dengan syarikat-syarikat yang kecil, syarikat Bumi Putra, syarikat siapa saja yang kecil-kecil ini kita janakan, kita kuatkan, dan insya-Allah bekalan makanan ayam dan telur ini tidak akan menimbulkan masalah di dalam negara kita. Kalau kita lihat pada hari ini, harga telur, harga ayam sebagainya bila diampung melambung naik kepada harga RM11. RM11. Dia tidak mampu dibeli oleh masyarakat kita, terutamanya B40. Yang kedua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Pelancongan dan budaya ini membawa income yang sangat besar kepada negara. Ada negara yang mereka hidup dengan pelancongan seperti Mesir dan sebagainya. Hidup dengan pelancongan yang begitu banyak income yang dipungut oleh pihak kerajaan. Saya minta kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pertamanya mengenal pasti ekosistem pelancongan. Negara kita kaya dengan seni budaya. Kelantan, kalau saya sebut, apa yang ada di Kelantan yang tidak ada dalam dunia? Dengan dikir baratnya, dengan wayang kulitnya, dengan mokyungnya, dengan menoranya, dengan makanannya, semua sekali. Minta kementerian mengambil fokus perkara ini dan di-highlight di dalam negara kita supaya dia menjadi salah satu daripada ataupun sistem pelancongan di dalam negara kita. Begitu juga kawasan pelancongan. Allah anugerahkan kepada Malaysia ini, kita ada pantai, kita ada hutan belantara. Di pantai saya tidak nak komen, kita sudah ada pusat-pusat peranginan yang begitu baik. Cuma di dalam hutan kita belum lagi buat. Kalau daripada Timur Tengah mereka datang ke Malaysia, mereka lebih suka berada di dalam hutan sebab mereka padang pasir. Mereka pun ada pantai. Jadi sebab itu kita kena cari keunikan yang ada dalam negara kita untuk kita pamerkan di mata antarabangsa. Yang seterusnya saya ingin terus sebut berkenaan dengan Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi kena bergiat cergas. Saya bukan nak komen yang ada, tapi dia kena lebih pick up, lebih cergas untuk mencari pelabur-pelabur asing masuk dalam negara kita, dan yang ada dalam negara kita ini dia mesti ada komitmen yang tinggi untuk memastikan pelabur yang masuk mereka tak keluar. Saya dapat tahu banyak lagi syarikat-syarikat yang disebut oleh Tambun.
Syarikat daripada China, gergasi masuk apa semua sekali akan melabur dalam negara kita. Kali ini saya nak tanya berapa syarikat yang telah menandatangani dan mereka telah pun membayar pelaburan mereka untuk masuk ke Malaysia. Syarikat mana yang telah melabur? Saya tidak nak cakap-cakap kosong begitu. Begitu juga banyak lagi perkara-perkara yang lain yang memberi petanda kalau saya sebut, kalaulah pelaburan ini masuk, dia tidak berlaku dalam negara kita, umpamanya Bank Dunia mencatatkan sasaran unjuran GDP Malaysia 3.9% yang asalnya 4.3%. Kalau pelabur ini masuk, dia tak akan mengecut. Unjuran ini tak akan mengucuk. Menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disebut oleh Tambun ini dan oleh Menteri Ekonomi boleh dipertikaikan dan banyak dipertikaikan. Saya minta supaya adanya kenyataan-kenyataan yang resmi. Nilai ringgit kita menjunam hari ini sangat-sangat menduka citakan kita, 4.76 untuk 1 USD. Ini semua memberi gambaran yang sangat menduka citakan kita. Akhirnya saya nak menyebut berkenaan dengan keamanan negara. Allah anugerahkan kepada bumi Malaysia ini masyarakat majmuk. Sahabat-sahabat kepimpinan dalam parlimen ini, kita kena menghargai masyarakat majmuk. Kita ada rakan-rakan daripada bangsa Cina, daripada bangsa India, daripada bangsa Melayu. Semua ini adalah makhluk Allah. Kita mesti menghormati, dan perbezaan bangsa ini, setiap bangsa ada kekuatan. Orang Melayu ada kekuatan dia, orang India ada kekuatan, orang Cina ada kekuatan dalam semua aspek. Kekuatan ini kalau kita bertembung, dia akan hancur. Tapi kekuatan ini kalau kita gabung, dia akan menjadi sebuah negara yang kuat. Lantaran itu saya mengajak kepada semua